Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazratul Nadirah binti Ismail, nombor matrik 050413. Pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk kajian yang berkaitan dengan Malaysia sebagai sebuah negara Islam berdasarkan pendapat tradisional dengan kontemporari. Malaysia adalah sebuah negara Islam yang mengamalkan sistem demokrasi di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Terdapat beberapa lapisan masyarakat yang majoriti mendiami negara Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Agama Islam adalah agama yang rasmi bagi negara Malaysia dan agama lain juga berhak mengamalkan agama masing-masing. Latar belakang dalam kajian ini adalah untuk menghuraikan pendapat-pendapat berkaitan dengan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Malaysia juga seperti negara Islam yang lain iaitu menerima demokrasi barat secara bertapis, yakni kita mengamalkan pilihan raya tetapi masih mengekalkan nilai asal yang diwarisi dari pengamalan pemerintahan Islam yang lampau. Kajian ini adalah penting untuk dikaji kerana dapat menyemat dan memupuk semangat patriotik serta kecintaan terhadap negara dalam diri setiap masyarakat. Antara ciri-ciri sebuah negara iaitu yang pertama asy'ab, iaitu sekumpulan manusia ataupun masyarakat yang mana mereka tinggal tetap ataupun kekal dalam sebuah negara ataupun daerah. Yang kedua adalah al-iklim, iaitu iklim yang dimiliki oleh sebuah negara hendaklah sesuai dengan golongan yang mendiami negara tersebut. Dan yang ketiga adalah as-sultan wal-riayah, iaitu untuk menumbuhkan sebuah negara haruslah memiliki seorang pemimpin yang adil serta kerajaan yang mampu mentadbir negara dan rakyat supaya hidup dengan aman, rakyat yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan sekaligus membawa rakyat ke arah kesejahteraan dunia dan di akhirat. Antara ulama terdahulu yang mendefinisikan negara Islam ialah Ibn Hajar. Ini dia membahagikan negara Islam atau Daulah Islamiyah kepada 3 komponen utama, iaitu yang pertama, tanah yang didiami oleh umat Islam dan pada asalnya dan dipimpin oleh seorang yang beragama Islam. Dan yang kedua adalah tanah yang dibuka oleh umat Islam melalui peperangan ataupun persefahaman. Dan yang ketiga adalah negara yang didiami oleh umat Islam dan kemudiannya negara tersebut dijajah oleh orang kafir. Manakala Imam Abu Hanifah pula menarifkan bahawa negara akan dikategorikan sebagai sebuah negara Islam apabila tidak mempunyai 3 ciri, iaitu yang pertama, hukum bukan Islam dilaksanakan di negeri tersebut seperti amalan riba, arak, judi dan khinzir. Dan yang kedua, negeri tersebut tidak mempunyai perhubungan langsung dengan orang Islam, malah bentuk geografi negara tersebut terhalang daripada agama Islam. Dan yang ketiga adalah tidak ada seorang Muslim yang hidup dalam keadaan aman sebagaimana keamanan yang dinikmati oleh masyarakat Muslim awal. Manakala Ibn Qayyim daripada mazhab Hambali menyatakan kebanyakan ulama seperti Abu Yusuf Al-Hanafi mendefinisikan negara Islam adalah negara yang didiami oleh kebanyakan umat Islam serta dilaksanakan undang-undang Islam. Jika undang-undang Islam tidak dijalankan di negara tersebut, maka ia bukanlah negara Islam. Dan undang-undang Islam yang diertikan adalah segala tuntutan serta kewajipan yang dituntut oleh Islam dapat dilaksanakan di negara tersebut. Manakala Syekh Muhammad Abu Zurrah menyatakan bahawa negara Islam atau Darul Islam adalah negara yang berada di bawah kuasa pemerintahan Islam dan dalam makna lain kekuatan pertahanannya berada di tangan Islam. Negara ini wajib dipertahankan oleh setiap Muslim. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mendefinisikan negara Islam adalah negara seperti yang disepakati oleh imam-imam mazhab 4, negeri ataupun bumi yang di bawah kekuasaan umat Islam serta kedaulatan mereka. Dengannya umat Islam dapat mengamalkan Islam dengan terbuka dan mampu mempertahankan diri daripada serangan musuh. Manakala Muhammad bin Hasan Al-Syaibani yang merupakan seorang ulama yang terkemuka daripada mazhab Hanafi memberikan maksud negara Islam adalah negara yang dikuasai oleh umat Islam dalam mana-mana Islam memperoleh keamanan di dalamnya. Manakala Al-Syarqasi menarifkan negara Islam atau Daulah Islamiyah adalah tempat yang berada di bawah pemerintahan orang Islam dan tandanya apabila orang-orang Islam aman di dalamnya. Manakala ulama kontemporari yang menarifkan negara Islam adalah Az-Zuhaili,
Yang ini menarifkan negara Islam adalah semua negara yang berada di bawah pimpinan ataupun sultan yang beragama Islam, manakala undang-undang Islam dan syariat Islamnya juga harus dilaksanakan dengan baik dan teratur. Abdul Karim Zaidan pula, beliau lebih cenderung terhadap pandangan yang menganggap negara Islam mesti diperintah oleh umat Islam, kerana dengannya akan terlaksanalah syariat dan undang-undang Islam di dalamnya, yang mengikut kebiasaan pemimpin. Usman pula menarifkan negara Islam adalah negara yang berada di bawah naungan serta pemerintahan sultan atau ketua yang beragama Islam, dan dalam masa yang sama undang-undang yang dilaksanakan adalah undang-undang Islam. Manakala menurut Yang Arif, Datuk Hashim Yop Ehsani menyatakan Malaysia adalah sebuah negara Islam dan turut diperakui oleh sebagian pakar perundangan moden. Beliau menulis dalam kajian yang berkaitan dengan perlembagaan persekutuan menyatakan Malaysia secara sahnya bolehlah mengisytiharkan negara ini sebagai negara Islam, walaupun hakikatnya ia sebuah negara sekular dan tidak semua undang-undang yang diasaskan kepada hukum-hukum Islam. Secara kesimpulannya dapat kita lihat bahawa negara Islam adalah negara yang mempunyai ciri-ciri negara Islam, antaranya ialah negara yang didiami oleh kebanyakan orang Islam, pemerintahannya adalah orang Islam dan sistem perundangannya adalah berasaskan agama Islam. Berdasarkan pendapat ulama dan ulama dahulu dan ulama kontemporari adalah sangat berbeza, yang mana ulama terdahulu mengatakan bahawa sebuah negara Islam hendaklah berdasarkan undang-undang Islam, tetapi ulama kontemporari pula menyatakan bahawa walaupun tidak mengamalkan undang-undang Islam, sepenuhnya masih boleh dianggap sebagai sebuah negara Islam. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.